Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala habibihil Mustafa basyiran wa nadhira wa hudan lin-nasi jami'a. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, hingga Allah kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji pujian yang kita ucapkan, yang kita panjatkan, yang kita alun-alunkan khas untuk Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan petunjuk dan Allah memberikan kita bimbingan, hidayah, taufik untuk kita sama-sama meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan memahami pertautan susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan melihat hubungan yang sangat rapat, pertalian yang sangat dekat antara surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nisa. Kita mengetahui sebelum suratul Ma'idah Allah meletakkan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini adalah surah yang keempat, manakala Al-Ma'idah adalah surah yang kelima. Kita akan sama-sama pada pagi ini mencari jawapan apakah di antara justifikasi Quranul Karim, surah Al-Ma'idah dan surah An-Nisa ini kedua-duanya adalah merupakan surah Madaniyah. An-Nisa surah Madaniyah dan Al-Ma'idah juga surah Al-Madaniyah. Dari sudut jumlah ayat, kita mengetahui bahawa surah An-Nisa lebih banyak ayatnya berbanding dengan suratul Ma'idah. Kalau suratul Nisa ada 176 ayat, manakala surah Al-Ma'idah ada lebih kurang 120 ayat. Kalau dilihat dari sudut jumlah ayat, sudah pasti surah An-Nisa mendahului surah Al-Ma'idah dari sudut bilangan ayat. Adakah itu menjadi sebab didahulukan suratul Nisa kepada suratul Ma'idah? Dilihat dari sudut jumlah ayat, wallahu ta'ala a'lam. Saya belum dapati lagi dari sudut pembacaan dan rujukan mengambil kira dari sudut jumlah ayat menyebabkan sesuatu surah itu didahulukan berbanding dengan surah-surah yang lain. Okey. Kenapa kita katakan bahawa jumlah ayat tidak dapat kita jadikan sebagai sebab sesuatu surah itu didahulukan dengan surah yang lain, kerana ada juga surah lain ayatnya sedikit tetapi didahulukan. Okay. Jadi kita akan sama-sama pada pagi ini akan melihat dari sudut maklumat-maklumat yang terkandung daripada surah Al-Ma'idah dan surah An-Nisa ini. InsyaAllah kita boleh nampak sebersedikit peletakan surah Al-Ma'idah kena dikemudiankan daripada surah An-Nisa. Baik, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan nota yang telah pun dihebahkan kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh dapatkan nota ini di, kejap ya, izinkan saya
Sekejap ya. Saya nak melihat sekejap. Okey. Saya nak buat perkongsian sekejap di public. Okey. Okey. Kita tak nampak ya nota untuk surah An-Nisa dengan suratul Maidah. Nampak Ustaz? Oh, saya terlupa pula nak pasangkan. Sekejap. Allahumma salli wa sallim ala. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Boleh Ustaz? Boleh. Alhamdulillah, syukur. Okey. Tadi saya tak pasang dia punya headphone ni. Okey. Kita mulakan. So pagi ni insya-Allah ada lebih kurang 7 sudut. Bagaimanakah surah Al-Maidah ini memberikan maklumat tambahan, memperincikan lagi apa yang dibincangkan pada surah An-Nisa. Begitu juga bagaimana surah Al-Maidah ini mengukuhkan maklumat yang ada pada surah An-Nisa. Ada 7 insya-Allah. Baik, kita lihat sudut yang pertama, surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah. Okey. Sudut yang pertama ini kita merujuk kepada pembukaan bagi kedua-dua surah. Okey, kita lihat sudut pembukaan An-Nisa pada ayat yang pertama, begitu juga pembukaan suratul Maidah pada ayat yang pertama. Okey. Ada apa pada ayat yang pertama An-Nisa dan Maidah ini? Okey, ia sebenarnya ada perbezaan dari sudut sasaran An-Nida, iaitu sasaran seruan Allah kepada kedua-dua golongan ini. Okay. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa, Allah memanggil, Allah menyeru secara umum kepada semua manusia. Sebab tu dekat ayat pertama, tuan-tuan akan menemukan Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas. Kita jumpa ayat seruan ya ayyuha, iaitu seruan dari Allah, wahai. Siapa dia? An-nas, iaitu manusia. Jadi surah An-Nisa dibuka permulaannya dengan Allah menyuruh semua manusia. Manusia itu kena buat apa? Ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Allah. Okay. Ayat pertama surah An-Nisa ini, kalau tuan-tuan rujuk dalam Quran terjemahan ataupun dalam mushaf, ia berada pada muka surat yang ke-77. Okey, sudut yang pertama ni sebenarnya kita nak membincangkan dari sudut perbezaan seruan itu. Kalau An-Nisa, Allah menyuruh secara umum wahai manusia. Tetapi dekat surah Al-Maidah, ayat yang pertama, kalau tuan-tuan nak cari dalam mushaf, ayat ini berada pada halaman yang ke-106. Ya, baris yang pada baris yang ke-6 sehinggalah kepada baris yang ke-8. Okey. Dalam surah Al-Maidah, Allah memulakan memanggil ya ayyuha, wahai orang-orang yang apa? Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Dekat Al-Maidah, Allah memanggil dengan panggilan gelaran amanu, wahai orang yang telah beriman. Kalau An-Nisa, wahai sekalian manusia.
Okey, ada perbezaan. Kalau dekat Al-Maidah, Allah memanggil kepada orang yang beriman seruan agar orang beriman ini mereka menunaikan janji. Okey, tapi dekat An-Nisa, Allah panggil wahai sekalian manusia. Okey, sebenarnya pada ayat pertama An-Nisa dan Al-Maidah ni, kenapa kita nak belajar terlebih dahulu sudut yang pertama ni, kerana ia ada kaitan dengan kenapa surah Al-Maidah, Al-Nisa ini Allah dahulukan sebelum surah Al-Maidah. Okey, cuba kita perhatikan An-Nas dengan Amanu. Okey, An-Nas ni sekalian manusia, tapi Amanu spesifik kepada orang beriman. Okey, begini. Kalau kita pernah mempelajari perbezaan antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah, kalau surah yang turun sebelum hijrah, ayatnya umum, ada kaitan dengan membuat seruan kepada semua manusia. Dia tak spesifik kepada orang beriman. Tetapi kalau surah Madaniyah yang turun selepas hijrah, antara ciri-ciri surahnya, ia akan ada ayat yang berbentuk seruan kepada orang yang beriman. Dia lebih menjurus kepada pembuktian iman. Sebab tu ada seruan wahai orang-orang yang beriman. Dia berbeza dengan surah Makkiyah. Okey. Daripada perincian panggilan wahai orang yang wahai sekalian manusia dengan wahai orang beriman ini, sebenarnya kita mendapati bahawasanya surah An-Nisa ini memang tepat jika diletakkan sebelum surah Al-Maidah. Kenapa? Kerana seruan surah An-Nisa ini dia lebih umum, dia umum kepada semua manusia. Sedangkan kita mengetahui ketika mana ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, ia merujuk kepada semua manusia. Dia merujuk kepada dia belum lagi nak menceritakan tentang hukum hakam. Sebab tu seruan wahai sekalian manusia ini, dia mempunyai ciri-ciri surah Makkiyah. Okey, berbeza dengan ayat seruan wahai orang yang beriman berkaitan dengan ciri-ciri surah Madaniyah. Okey, oleh kerana itu, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Tanasuq Ad-Durar fi Tanasub As-Suwar, beliau mengatakan surah An-Nisa ni dia ada seruan kepada wahai sekalian manusia umum, maka ia elok dan tepat diletakkan sebelum surah Al-Maidah. Yang Al-Maidah ni lebih spesifik kepada wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Kerana kalau kita mengkaji surah-surah yang turun selepas hijrah, ia mengandungi hukum hakam. Dia tak seperti surah An-Nisa. Okay. Namun begitu, surah An-Nisa ni tuan-tuan, ia sebenarnya adalah surah Madaniyah. Tuan-tuan jangan terkeliru ya. Surah An-Nisa ni, dia adalah surah Madaniyah. Surah Al-Maidah pun surah Madaniyah. Dua-dua surah ini ulama sepakat dia adalah surah Madaniyah. Cuma permulaan ayat surah An-Nisa ni dia hampir sama, memiliki ciri-ciri surah Makkiyah, berbeza dengan surah Al-Maidah. Okey, saya harap tuan jelas dengan penjelasan adanya ayat seruan wahai sekalian manusia dengan ayat seruan wahai orang-orang yang beriman. Okey, ini merupakan salah satu sebab peletakan Al-Maidah, surah Maidah ni kena dikemudiankan
daripada surah An-Nisa. Ini bukan saya yang menyebutkan justifikasi tersebut, tetapi merujuk kepada pelbagai kitab bacaan seperti mana kata Imam Suyuti dalam kitab Tanasukh Ad-Durar, beliau menjelaskan seperti itu. Okey, moga-moga jelas untuk sudut yang pertama. Tetapi secara tak langsung kita mendapati perkaitan surah Al-Maidah ini ia lebih merujuk kepada spesifik panggilan tadi. Maknanya Al-Maidah ni lebih khas, lebih khusus berbanding maklumat yang ada pada seruan An-Nisa yang merujuk kepada am. Kita kan sedia maklum dalam pembelajaran ilmu Al-Quran, kadang-kadang ada ayat berbentuk am, ada ayat kadang-kadang berbentuk khas. Jadi am dan khas ini merupakan di antara bentuk-bentuk ayat Al-Quranul Karim. Okey. Secara tidak langsung juga, kalau tuan-tuan amati dekat surah An-Nisa ni juga, kita mendapati Allah perintah apa? Supaya bertakwa kan? Ittaqu rabbakum. Tapi dekat surah Al-Maidah, Allah meminta kepada tunai janji. Ada perkaitan dia sebenarnya. Antara apa? Sekejap ya. Antara takwa dengan tunai janji. Apa perkaitan dia? Perkaitannya adalah macam mana nak menjadi orang yang bertakwa. Jawapannya adalah dengan menunaikan janji. Ini hubung kait dia. Okay. An-Nisa kata, jadilah orang yang bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kamu. Okey. Macam mana cara nak bertakwa? Al-Maidah memberi jawapan pada ayat yang pertama, iaitu tunaikan janji. Okey. Kalau ada mana-mana janji kita dengan Allah, janji kita dengan manusia, kalau kita tunaikan, itulah salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi secara tak langsung, kita dapat maklumat itu. Okey. Apa ciri orang bertakwa? Tunai janji. Kalau tunai janji, itulah ciri orang bertakwa. Okey. Ini adalah sudut yang pertama yang boleh kita ambil dari sudut kedudukan surah Al-Maidah dengan surah An-Nisa. Walaupun dia dua surah yang berbeza, tetapi ia memberikan kepada kita maklumat, ia saling berkait, saling bertaut di antara satu sama lain. Baik, kita lanjutkan dengan sudut yang kedua. Okey. Dalam surah An-Nisa, okey, pada bahagian penutup. Okey, sudut yang kedua ni tuan-tuan, kita lihat pula pada kalau An-Nisa pada penutup, ni dah masuk penghujung kepada surah An-Nisa, manakala dekat surah Al-Maidah kita masih lagi lihat kepada pembukaan surah Al-Maidah. Okey. Kalau kita tengok dekat hujung surah An-Nisa ayat 160 ni, kalau kita lihat ayat pertama surah Al-Maidah ni, kita dapati ia menceritakan tema yang sama. Kalau ayat yang ke-160, surah An-Nisa cerita tentang ada manusia tidak tunaikan janji. Surah Al-Maidah, Allah perintahkan manusia, orang beriman, tunai janji. Tema yang sama. Walaupun dua surah yang berbeza. Penghujung. Ayat 160 ni, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Al-Quran, ia berada pada muka surat yang ke-103. Halaman 103, ayat 160 surah An-Nisa, yang berada pada halaman 9 sampai 11 ayat 160 ni. Okey.
Kedua-dua surah ini menceritakan tentang tema yang sama. Tema tentang apa? Iaitu janji. Cuma bezanya pada penutup surah An-Nisa. Penutup ni saya maksud, bukanlah kita kalau sebut penutup tuan-tuan, ia juga membawa maksud ayat yang hujung-hujung dah. Bukan bermaksud penutup tu mesti ayat yang terakhir, tidak. Siapa yang mengikuti kelas sinopsis, tuan-tuan sudah dikenalkan macam mana nak letakkan kumpulan ayat itu jadi penutup. Tak mestinya penutup mesti ayat terakhir, tetapi penghujung-penghujung nak penghabisan surah itu juga boleh dijadikan sebagai penutup. Okey, jadi dekat ayat 160 Allah menyebutkan tentang orang Yahudi. Kenapa dengan orang Yahudi ni? Iaitu orang Yahudi ini, mereka ini tidak menunaikan janji. Macam mana kita nak tahu ada tentang orang Yahudi? Okey, kita tengok ayat 160. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabizulmin minalladzina hadu. Okey. Cuba tuan-tuan buka surat 103 kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan supaya tuan-tuan dapat merujuk keseluruhan ayat. Okey, dalam nota saya tidak ada setengah maklumat saya potong ayat itu. Saya tidak ambil keseluruhan. Ada saya potong depan, ada saya potong di belakang. Jadi, tuan-tuan kena tengok muka surat yang saya sebutkan 103, cuba lihat ayat 160 tu. Mulanya apa, penutupnya apa. Okey, dekat ayat 160 ni, memang depannya fabizulmin. Tetapi hujungnya pun sama. Ini ayat lengkap, ayat lengkap 160. Okey, dekat ayat ini, tuan-tuan jumpa kalimah fabizulmin. Fabizulmin ni, maksudnya adalah disebabkan kezaliman. Disebabkan kezaliman. Kita jumpa perkataan bizulmin, iaitu zalim. Zalim di sini, ia merujuk kepada perbuatan memungkiri janji. Siapa yang memungkiri janji? Mereka ini adalah orang yang zalim. Minalladzina hadu. Jumpa tak perkataan hadu? Kita akan jumpa perkataan apa? Perkataan hadu. Tengok perkataan hadu dekat sini. Saya tunjukkan dengan spotlight ni, nampak tak perkataan hadu? Fabizulmin minalladzina hadu. Hadu kat sini adalah orang Yahudi. Dekat mana mereka tak tunai janji tu? Pada perkataan fabizulmin. Okey. Dekat bahagian maklumat di bawah ayat ini, tuan-tuan, saya tidak menterjemahkan ayat 160, tetapi saya cuma meletakkan intipati ayat tu tentang apa. Sebab tu dekat ayat tu saya meletakkan orang Yahudi tidak menunaikan janji. Tapi kalau nak tahu terjemahan ayat ini, maka kena baca terjemahannya di dalam Quran yang ada terjemahan. Okey, saya harap jelas bagi ayat yang ke-60 yang sedang kita bincangkan. Okey, apabila kita masuk pula kepada ayat pertama dalam surah An-Nisa, Allah memulakan menyebut tentang tunai janji. Kalau tuan-tuan rujuk surah An-Nisa, surah Al-Maidah, ayat yang pertama, muka surat 106. Ya, muka surat 106, baris yang ke-6 dan baris yang ke-8 ayat pertama ni, kita akan jumpa perkataan aufu bil'uqud. Aufu bil'uqud. Aufu bil'uqud, kalau tuan-tuan lihat dalam terjemahan, aufu bil'uqud bermakna
Allah memerintahkan supaya menunaikan bil-uqud, iaitu janji-janji. Okey. Tunaikan janji-janji. Okey. Jika kita kombinasikan antara ayat 160 dengan ayat pertama suratul Maidah, kita dapati Allah menekankan tentang apa? Tentang janji. Dalam ayat 160, Allah bawa contoh manusia yang tak tunai janji, iaitu orang Yahudi. Tapi dekat ayat pertama surah Al-Maidah, Allah menekankan tentang orang beriman itu, kalau dia beriman, dia kena tunai janji. Jadi kita dapati sangat cantik susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Walaupun surah Nisa ini dia surah yang berbeza, tetapi topik dia masih sambung lagi. Allah Ta'ala tak nak lepaskan, tak nak hilangkan, tak nak kita lupa perbincangan pada surah Nisa. Ayat yang mula-mula lagi Allah Ta'ala menyebut tentang tunai janji, seolah-olah Allah mengingatkan kita, jangan jadi orang hadu, orang Yahudi yang tidak mahu menunaikan janji. Kalau kamu orang yang amanu, orang beriman, kamu tetap kena menunaikan janji. Ini kita dah masuk juzuk yang ke-6. Sampai juzuk yang ke-6, Allah masih lagi mengingatkan kita maklumat dekat surah Al-Fatihah. Ingat lagi dalam surah Al-Fatihah yang Allah memanggil orang Yahudi dengan gelaran apa? Al-Maghdub, orang yang dimurkai. Jadi kita jumpa sampai juzuk yang ke-6 An-Nisa dah. Dan Allah menyebut tentang sikap orang Yahudi, kenapa Allah murkai dalam surah Al-Fatihah, mereka tidak menunaikan janji. Jadi moga-moga sudut yang kedua ini lebih menambahkan lagi pengetahuan kita, mencerahkan lagi kepada kita jawapan mengapakah susunan surah-surah Al-Quran ini disusun seperti itu. Rupa-rupanya ia disusun ada sebab dia, ada hikmahnya. Walaupun dia surah yang dah berbeza, tetapi perbincangannya masih lagi saling berkaitan antara satu sama lain. Ya. Baik, kita teruskan dengan sudut yang ketiga. Okey, kalau kita baca pada surah An-Nisa, masih lagi ayat yang sama, 160, cuma kita nak lihat sudut perbincangan yang berbeza sedikit daripada sudut yang kedua. Okey. Ayat 160 ni saya telah sebutkan tadi, kalau tu nak cari dalam Al-Quran, ia berada pada halaman berapa? 103. Okey, baris yang ke-9 sehinggalah baris yang ke-11, ayat 160 ni. Okey. Tetapi dekat surah Al-Maidah pula, kita akan gunakan ayat 4 dan ayat 5. Okey, ayat 4 dan 5 ni kita dah, tuan-tuan boleh temu pada halaman 107, baris yang ke-7 sampai yang sampai bawah lah, sampai yang ke-15 kalau nak tengok keseluruhan ayat 4 dan ayat 5. Okey. Dalam surah An-Nisa 160 ni, kita nak fokus tentang kesan. Tengok dekat sini. Ya, tengok dekat sini. Okey, kita tengok perbincangannya tentang apa? Tentang akibat, tentang kesan. Surah Al-Maidah pun kita sebut tentang apa? Tentang kesan. Tentang akibat kesan. Okey, kesan berkenaan dengan apa? Kesan berkenaan dengan kalau tidak tunai janji, apa kesan dia? Okey, kalau tunai janji, apa kesan dia? Tentang tidak tunai janji kita dah bincang sudut yang kedua. Tetapi sudut yang ketiga ni,
kita perincikan lagi. Kalau tidak tunai janji, apa akibat yang Allah berikan? Tapi kalau tunai janji, apa akibat dia? Okey, rupa-rupanya kedua-dua surah ini saling memperincikan di antara satu sama lain. Okey, mari kita lihat perincian dia. Okey, dalam ayat yang ke-160 kita mendapati Allah mengatakan orang yang tidak tunai janji ni kesan dia apa? Harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Okey, ini kesan dia. Dekat saya highlightkan dengan warna kuning ni, itu kesan daripada tidak tunai janji. Apa dia? Orang-orang Yahudi ni setelah mereka tidak tunaikan janji, balasan buruk kepada mereka, Allah mengharamkan makanan yang pernah Allah halalkan sebelum itu. Lepas tu kita jumpa dekat haramna alaihim, diharamkan ke atas mereka tayyibatin, makanan yang baik, uhillal lahum, yang pernah Allah halalkan. Itu kesan tidak tunai janji ketika mana ayat-ayat ketika mana suasana orang Yahudi dahulu, Bani Israel dulu, mereka akibat tidak tunai janji, akhirnya mana-mana makanan yang jadi nikmat kepada mereka, yang baik-baik mereka boleh makan, macam-macam mereka boleh makan, akhirnya balasannya Allah Ta'ala haramkan makanan itu untuk mereka. Kalau zaman dulu tu macam-macam mereka boleh makan, tetapi akibat generasi ke generasi tidak tunai janji, maka Allah haramkan. Ia berbeza dengan orang yang tunai janji. Sebab tu kalau kita tengok ayat yang keempat surah Al-Ma'idah dan ayat yang kelima surah Al-Ma'idah, okey, dalam nota ini tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-puan saya ingatkan lagi ya, dalam nota ni saya potong banyak ayat bagi ayat penuh bagi ayat tersebut. Kalau tengok ayat 4 ni, saya ambil terus kepada qul ni. Qul ni sebenarnya ayat depan sekali lah, ayat yang keempat tu. Tapi saya sekejap ya. Okay, sekejap. Saya tengokkan ayat yang keempat bagi surah Al-Ma'idah, takut saya tersalah. Okey, dekat surah Al-Ma'idah ni, depan dia ada depan ya. Kalau kita baca ayat depan dia ada yas'alunaka madza uhilla, tapi saya terus ambil kepada qul. Okey, lepas tu dia punya penutup ayat 4 ni pun sebenarnya ada lagi, tapi saya ambil terus kepada qul uhilla lakumut thayyibat. Lepas tu ada ayat depan dia. Jadi tuan-tuan kena ambil perhatian ya, sebab ini nota ringkas, sebab kalau saya ambil ayat penuh tak cukup satu slide ni. Jadi saya ambil kepada ayat yang tertentu saja yang kita nak jadikan ia sebagai topik perbincangan kita. Okey. Kalau kita lihat dekat ayat nombor 4 ni, kita jumpa perkataan uhilla lakum. Sama tak macam ayat 160 surah An-Nisa, uhillat lahum. Okey. Jumpa tak perkataan at-tayyibat? Allah kata qul uhilla lakumut tayyibat. Jumpa dekat perkataan tayyibatin dekat surah An-Nisa. Okey. Ayat yang keempat dengan ayat yang kelima kita jumpa dua kali Allah kata uhilla lakumut tayyibat. Sini pun ada uhilla lakumut tayyibat. Okey. Dekat ayat 4 dan 5 ni, disebabkan orang beriman itu tunai janji, maka Allah kata apa? Uhilla lakumut tayyibat. Dihalalkan makanan yang baik-baik untuk kamu. Orang beriman ni, dia tunaikan janji, Allah bagi mereka makan semua makanan yang baik-baik. Berbeza dengan orang Yahudi tak tunai janji. Orang Yahudi yang tunai janji, walaupun ada makanan yang baik yang sebelum ni mereka pernah dihalalkan, telah diharamkan untuk mereka makan. Tapi orang beriman tak. Mana-mana makanan yang baik-baik Allah halalkan untuk makan. Sebab apa? Sebab mereka menunaikan janji, berbeza dengan orang Yahudi yang tidak tunaikan janji.
Okey, apa yang kita dapat belajar daripada maklumat yang ada surah Al-Ma'idah dengan maklumat yang ada pada suratul Nisa? Kita dapati ia saling melengkapkan topik perbincangan tentang apa? Kesan berkaitan dengan janji. Jadi kalau kita hanya merujuk dekat ayat 160, hanya rujuk dalam suratul Nisa, kita dapati Allah hanya menyebut tentang kesan buruk orang yang tidak tunai janji. Tapi kalau orang yang tunai janji, apa pula? Jadi diterangkan dekat surah yang sebelahnya, iaitu suratul Ma'idah. Baik, saya harap jelas bagi sudut yang ketiga. Cantik susunan maklumat walaupun di dalam dua surah yang berbeza. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, okey, jangan abaikan surah yang ada di depannya, saling bertautan, berkait rapat antara satu sama lain. Okay. Kemudian kita tengok sudut yang keempat. Okay. Sudut yang keempat, kita nak melihat perbincangan tentang hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia di sini, kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 176, ini ayat terakhir dah. Ayat terakhir sekali surah An-Nisa, kita boleh, tuan-tuan, kita boleh temukan ayat 106 ni muka surat 106. Ayat 176 berada pada muka surat 106. Baris yang pertama sehingga baris yang kelima, Allah menyebutkan tentang macam mana orang beriman ini mereka menjaga hubungan sesama kaum kerabat. Ni nak cerita tentang hubungan adik-beradik. Tuan-tuan, surah An-Nisa ni penutup dia, last kali ayatnya, cerita tentang macam mana menjaga hubungan dengan adik-beradik kaum kerabat. Okey. Ayatnya lengkap, ayat 176 surah An-Nisa ni, tuan-tuan, ayatnya panjang lagi, tapi saya ambil daripada depannya betul, yaftatunaka, tapi ayatnya ada lagi dia punya panjangnya. Saya potong. Sebab saya nak letakkan sebagai contoh sahaja, supaya kita nampak ayat 176 ni tentang apa. Okey. Ayat 176 ni sebenarnya tentang Al-Kalalah. Okey, Al-Kalalah. Al-Kalalah tu apa? Al-Kalalah ni adalah tentang seseorang yang mati, dia tidak ada waris. Maksudnya dia tak ada waris, contohnya ayah pun dia tak ada, anak pun dia tak ada. Dia tak ada waris yang boleh mewarisi harta pusakanya yang utama tu. Sebab kita ni kalau mati, kalau kita mati, harta pusaka kita akan diwarisi oleh siapa? Pertama, pasangan. Pasangan, lepas tu ibu atau ayah yang masih ada, lepas tu anak lelaki dan anak perempuan. Itu pewaris kita level 1. Tapi ada orang, dia apa? Dia suami pun tak ada, ayah pun dia dah tak ada, mak pun dia dah tak ada, anak pun tak ada. Maka kalau tak ada semua waris yang kita sebut level 1 tadi, maka dia akan jatuh kepada adik-beradik atau pusaka tu. Itu dipanggil Al-Kalalah. Okay. Jadi ayat 176 pun sebutlah kepada adik-beradik lelaki berapa dapat, adik-beradik perempuan berapa dia dapat. Itu ayat 176. Istilah dia apa? Al-Kalalah. Okey. Kita bukan nak bincang panjang tentang pembahagian, cuma kita nak bagi contoh perbincangan ayat 176 menyebut pembahagian harta pusaka kepada adik-beradik. Okey. Tetapi apabila kita masuk pada surah Al-Ma'idah, bayangkan, masuk di surah Al-Ma'idah ayat pertama dan kedua, Allah membawa pula kepada kita, Allah menceritakan kepada kita hubungan kita dengan masyarakat pula.
pun kena dititik beratkan. Kalau kita baca ayat pertama, ingat tak tadi kita dah ulang sudut 1, sudut 2 tentang apa? Tentang tunai janjikan dan kesan janji. Ayat yang pertama, kita mengetahui, oh kalau sebut tunai janji tu maksudnya janji dengan siapa? Dengan semua manusia. Bukan sekadar janji dengan adik-beradik dari sudut harta pusaka tu perlu diwarisi. Tetapi surah Al-Ma'idah lebih umum. Mana-mana janji, siapa-siapa pun, janji dengan jiran, janji dengan adik, janji dengan manusia lain kena ditunai. Lepas tu kalau baca ayat kedua pun Allah mengatakan tentang hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk apa? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi 'alal ithmi wal 'udwan. Allah kata wa ta'awanu, bertolong-tolonglah kamu di atas perkara kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Ayat yang kedua menunjukkan apa? Allah menyeru kepada kita supaya menitik beratkan hubungan sesama manusia. Okey, apa yang kita dapat belajar daripada gabungan kedua-dua surah ini, penghujung dengan penutup? Seolah-olah kan ayat 176 dia dah penutup dah. Kan? Seolah kalau kita pass baton tu, kan, kalau kita pass baton, kan, contohnya kalau orang berlari kan, lari dia kena pass kawan dia kat depan. Seolah-olahnya penutup surah An-Nisa ni dia bagi dekat surah Al-Maidah, yang mana Al-Maidah ni kata seolah-olah bukan sahaja kamu kena titik beratkan hubungan kamu dengan adik-beradik kamu seperti mana contoh dalam bab harta pusaka, tetapi kamu juga kena ingat, kamu kena jaga hubungan kamu dengan manusia yang lain, khususnya contohnya dalam bab tunai janji. Kamu ni dengan manusia lain, kalau memerlukan pertolongan, kamu tolong mereka. Itulah maklumat yang kita dapati bagi kedua-dua surah ini. So kita dapati rupa-rupanya kedua-dua surah ini saling mengukuhkan, saling memperincikan, saling menambahkan maklumat antara satu sama lain. Okay, itu sudut yang keberapa? Yang keempat. Okay, moga-moga tuan-tuan jelas dapat sesuatu. Siapa yang susun surah seperti ini? Menarik susunan surah. Mungkin sebelum ini dengan keterbatasan waktu, dengan cara pembelajaran kita yang agak berbeza kan, kesibukan kita, mungkin kita tak sempat pun nak kaji susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Namun alhamdulillah, saya secara peribadi, saya sendirilah merasa sangat syukur kepada Allah kerana Allah memberi saya keizinan untuk saya mengkaji dan menyampaikan maklumat ni kepada semua masyarakat supaya kita menghargai Al-Quran. Untuk kita menampakkan lagi bahawa susunan surah Al-Quran ni pun dah nampakkan apa kita panggil keagungan Al-Quran. Tidak sia-sia rupa-rupanya susunan Al-Quran. Belum bincang tentang ayat-ayat lagi. Namun alhamdulillah, satu Al-Quran ni, mushaf itu 114 ayat tu kita dapati dia lengkap dan dia sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan dengan sudut yang kelima. Okey. Sudut yang kelima, kita nak lihat pula dari sudut bentuk pembuka dengan penutup surah. Kalau sebelum ni kita ingat tak kita bincang apa? Dekat Nisa kita bincang penutup, kan, dengan pembuka Al-Maidah. Tapi kali ni saya nak bawa tuan-tuan tengok pula pembuka dengan penutup hujung. Contoh dekat An-Nisa kita tengok ayat pertama. Tapi dekat Al-Maidah kita ambil ayat terakhir sekali. Ni nampak lebih macam kalau macam pembuka dengan penutup An-Nisa dengan pembuka Al-Maidah kita dah belajar tadi.
Tapi kali ini kita nak bawa tengok ayat yang pertama An-Nisa sampai ayat yang terakhir Al-Ma'idah, ayat yang ke-120. Mari kita lihat. Ada berkaitan tak antara kedua-dua ayat ini? Okey. Kalau tuan-tuan buka surah An-Nisa, ayat nombor 1, kita dah sebutkan tadi, dia punya halaman berulang kali kita sebut. Kalau kita buka ayat yang pertama, kita akan dapati ayat pertama surah An-Nisa, juzuk berapa tuan-tuan? Dia adalah juzuk yang ke berapa? Juzuk yang keempat rasanya. Juzuk Yang keempat. keempat, Ustaz. Yang keempat. Cuba kita tengok surah Al-Ma'idah ayat 120. Juzuk yang ke berapa? Cuba tengok. Al-Ma'idah ayat 120 ni muka surat 127. 127 baris yang ke-14 sampai baris yang ke-15. Ayat 120 Al-Ma'idah. Muka surat 127. Juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke ketujuh. Ya, jazakillahu khairan. Okey, betul. Juzuk yang ketujuh. Okey, cuba perhatikan baik-baik. Juzuk 4 nak masuk juzuk 7, dah sampai juzuk 7. Kan? Rupa-rupanya masih lagi menunjukkan ada perkaitan, pertautan yang sangat rapat. Okey, kita tengok ya. Ayat 100, ayat nombor 1 An-Nisa, Allah menyebut tentang apa? Kekuasaan Allah dari sudut apa? Allah itu menciptakan khalaqakum wa khalaqa minha. Ini dari sudut apa? Dari sudut Allah itu menciptakan. Apabila kita nak bincang tentang apa bukti Allah itu berkuasa, Allah menciptakan. Itu tentang kekuasaan Allah. Okey. Apabila kita masuk kepada surah Al-Ma'idah, ayat terakhir sekali, Allah menyebut tentang apa? Tema sama tentang kekuasaan Allah. Tetapi kekuasaan Allah berkenaan dengan apa? Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Saya tak bawa terjemahan penuh, tapi saya buat ringkasan dia. Allah, hanya Allah lah yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan ayat bawah tu Allah kata wa huwa ala, dan dialah ala kulli syai'in qadir, di atas setiap sesuatu itu berkuasa. Jadi apa yang kita dapat belajar? Dan ini maksudnya walaupun dah penutup ayat terakhir, masih lagi membincangkan tentang kekuasaan Allah, membincangkan perkara yang sama pada ayat pertama An-Nisa tentang kekuasaan Allah. Siapa yang susun ayat-ayat ini? Kita dapati walaupun kita nak keluar dah, soalannya macam kita nak keluar surah Al-Ma'idah kan, sebab kita nak baca lepas ni surah apa? Surah Al-An'am kan. Penutup Al-Ma'idah mengatakan seolah-olah Allah berbicara dengan kita. Kita ni, kita kena ingat, Al-Quran adalah kalamullah. Allah berbicara, berkata-kata kepada kita. Tapi Allah nak kata apa dekat kita? Lepas tu kita kena belajar. Jadi, waktu kita masuk ayat pertama, juzuk yang keempat, Allah kata kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni, dia berkuasa menciptakan semua manusia. Apabila masuk surah Al-Ma'idah dan nak habis Al-Ma'idah, Allah ingatkan lagi seolah-olah, ingat, aku ni masih lagi berkuasa, kata Allah. Kekuasaan Allah itu ada pada penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Okay, moga-moga jelas apa yang kita pelajari pada modul ini. Baik, kita lanjutkan dengan sudut yang ke-6. Okey. Sudut yang ke-6, kita lihat dari sudut pembuka An-Nisa
dengan penutup Al-Ma'idah, tapi kita lihat dari sudut topik perbincangan dia. Ni menarik juga ni. Siapa yang, sebab tu kalau kita kaji kan, susunan surah-surah ni, kita rasa macam, oh kita dapat, wow, kita rasa subhanallah, insyaAllah hebatnya susunan ayat Quran ni. Okey, cuba kita lihat dekat ayat pertama surah An-Nisa. Saya tak perlu sebut muka surat berapa sebab kita dah sebutkan tadi. Okey, perbincangan dia, kalau kita amati, kita akan dapati ayat pertama ni cerita tentang apa? Penciptaan manusia hidup di dunia. Maknanya ayat pertama An-Nisa cerita tentang manusia ni macam mana dia mula-mula nak hidup dekat dunia. Allah ciptakan dia. Okey. Tetapi apabila kita berada pada juzuk yang ketujuh, kita sebut tadi ayat 119, maknanya dua ayat yang terakhir Al-Ma'idah, muka surat yang sama 127 tadi, kita akan dapati Allah mengingatkan kepada kita tentang apa? Kehidupan semula di hari akhir. Maknanya surah An-Nisa ni Allah cerita macam mana kita hidup, mula-mula hidup kat dunia. Al-Ma'idah penutup ni, nak pergi kepada dua ayat terakhir ni, Allah ingat tentang lepas kau mati, kau hidup semula nanti di hari akhirat. Okey, tengok ayat dia 119 tu. Ayat ini memang ayat yang penuh lah saya bawa. Allah mengatakan qala Allahu hadza. Sekejap saya tengok. Tolong buat semakan untuk saya, takut saya tersalah. Okey, ayat 119 ni okey, bukan. Saya tak buatkan ayat yang penuh, tapi saya ringkaskan. Jadi tak nak tahu ayat penuh dia, kena lihat Quran. Yang mana ayat ni Allah mengatakan tentang apa? Orang yang benar, iaitu as-sadiqin. Orang yang benar, maknanya orang yang beriman lah. Orang beriman ni orang yang membenarkan apa saja yang datang dari Allah. Dia membenarkan apa saja yang diucapkan oleh para rasul. Jadi orang yang benar ni, Allah kata apa nanti di hari akhirat? Allah kata, qala Allahu hadza yaumun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kalau tuan baca terjemahan ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, inilah hari, iaitu hari kiamat, yang padanya orang yang benar mendapat manfaat daripada kebenaran mereka. Mereka dapat apa? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapat syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi kalau dapat syurga mengalir di bawahnya beberapa sungai, merujuk kepada kehidupan dekat mana tu? Sudah pasti kehidupan di hari akhirat. Apa berkaitan dengan surah An-Nisa? Dalam surah An-Nisa, ayat yang mula-mula sekali Allah sebut tentang permulaan kita hidup dekat dunia. Tetapi waktu kita nak habis surah Al-Ma'idah, juzuk yang ketujuh dah, Allah ingatkan kita tentang apa? Tentang nanti kalau dah mati, hidup semula nanti di hari akhirat. InsyaAllah ingatkan kita tentang ke mana hala tuju kita. Hasil daripada kita belajar maklumat ini, kita dapati kombinasi daripada dua surah ini saling melengkapkan antara satu sama lain. Baik. Kita lanjutkan dengan sudut yang terakhir sekali pengisian kita pada pagi ini. Okey, moga-moga jelas 6 sudut yang pertama tadi. Jadi kita terus kepada sudut yang terakhir sebab kita pun dah nak 4 minit lagi kita masuk kepada tempoh 1 jam. Maka saya dapati memang kita kena bincang 7 sudut sebenarnya untuk tempoh 1 jam ni. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita nak bentang tajuk ni saja, Allah banyak. Tapi cukuplah Ramadan pada tahun kali ini. Ramadan tahun kali ini, kita dapat belajar sesuatu ilmu yang baru, ataupun mungkin kita pernah dengar selama ni. Kita tak belajar dengan terperinci, tapi kali ini, Ramadan kali ini, kita akan belajar dengan lebih dan lebih mendalam. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Moga-moga kita semakin nak
semakin dapat apa rasa iman yang semakin tinggi dan minat kita untuk belajar Al-Quranul Karim. Baik, kita pergi kepada sudut yang ketujuh. Okey, sudut yang ketujuh ni kita tengok ayat yang dekat An-Nisa, kita ambil yang hujung pula. Kita ambil penghujung-penghujung dia, iaitu ayat yang ke-105. Okey, dan kita nak bandingkan dengan ayat yang kita kata boleh kata awal-awal jugalah surah Al-Ma'idah ini, iaitu ayat yang ke-44 dengan ayat nombor 46. Okey. Dalam surah An-Nisa ayat nombor 105 ni, kalau tuan-tuan nak tengok maklumat ayat 105, sila buka muka surat nombor 95, baris yang ke-14 sampai baris yang ke-15, ayat 105. Manakala kalau tuan-tuan nak rujuk surah Al-Ma'idah, buka muka surat 115, ayat 44 sampai 46 ni, dia bermula pada baris yang ke-6 sampai baris yang ke-15. Okey, tuan-tuan dah buka muka surat yang telah pun saya sebutkan supaya tuan-tuan boleh melihat terjemahan ayat itu secara lengkap. Okey, tuan-tuan ingat ya, setiap kali kita masuk kepada modul ni, belajar modul ni, tolong bersiap sedia dengan Al-Quran. Terjemahan khususnya, sebab kita nak tengok terjemahan ayat. Okey. Ambil waktu, sebab tu saya lambatkan sikit terang satu persatu supaya tuan-tuan sempat buka Quran dan sempat cari muka surat dia. Saya sebut sekali dengan baris dia supaya tuan-tuan senang nak cari. Tuan-tuan mudah, tuan-tuan kena ingat, mudah je nak cari ayat Quran. Okey. Biasanya lah kebanyakan muka surat ada 15, tapi ada juga 14 baris dan ada juga yang 13 baris sebenarnya. Okey. Kembali kepada surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa ni ayat 15, Allah nak cerita tentang macam mana nak menjalankan hukuman kepada manusia. Apabila kita baca surah Al-Ma'idah pun sama, Allah menceritakan tentang bagaimana nak menjalankan hukuman kepada manusia. Dua surah yang berbeza tetapi menceritakan tema yang sama. Okey, tentang apa? Macam mana nak jalan hukuman kepada manusia. Okey, ayat 105, surah An-Nisa ni, ayat dia saya bawa penuh tak? Kita tengok sekejap. Ayat nombor 105. Muka surat berapa tadi kata? 95 kan? Cuba tuan-tuan semak ya. Muka surat 105, ayat 105 ni. Betul Ustaz, 95. Okey, 95 ayatnya penuh tak saya bawa? Inna anzalna. Okey, betul. Saya bawa ayat penuh Okey, ayat ni kalau kita baca, Allah Ta'ala tengok. Saya terus pergi kepada isi dia, tengok perkataan litahkuma bainan nas. Okey. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, kalau kita nak berhukum, nak buat jalankan hukuman di antara manusia, Allah minta apa? Bima arakallah, bima arakallah. Allah kata bima arakallah tu maksudnya apa? Dengan apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Jadi ayat 105 ni Allah kata, kalau nak jalankan hukuman, nak mengadili manusia ini, buat seperti yang telah Allah ajarkan. Okey. Apabila kita masuk surah Al-Ma'idah, Allah masih lagi membimbing kita, nak bagi tahu manusia ni kalau nak hukum dia, Allah kata pada ayat nombor 44. Tapi 44 ni saya potong ayat dia, begitu juga ayat nombor 45. Kita lihat Allah kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ayat nombor 45, nombor 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Okey, cuba kita tengok ayatnya sama tak? Bima, tengok dekat ayat ini Allah kata bima anzalallah, bima arakallah, bima anzalallah. Kita dapati sama. Okey. Cuma dekat ayat Al-Ma'idah ni,
Allah menekankan siapa-siapa tak berhukum mengadili manusia bukan menggunakan hukuman Allah, ancaman dia apa? Kafirun, dia boleh jadi kafir. Kalau siapa-siapa tak nak berhukum dengan hukuman Allah, apabila mengadili manusia, maka dia boleh jadi kumpulan al-zalimun. Berat ni tuan-tuan. Cuba tanya, cuba kita lihat negara kita khususnya Malaysia yang tercinta, adakah hukuman-hukuman yang dijalankan kepada manusia itu mengikut surah An-Nisa kata apa? Bima arakallah. Kita dapati Malaysia ni belum lagi menjalankan kesemua hukuman yang dijalankan kepada manusia mengikut hukuman Allah. Sedangkan Allah mengancam siapa yang tak hukum dengan hukuman Allah, mereka boleh menjadi kafir dan mendapat gelaran al-zalim. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Siapa-siapa yang memegang jawatan pemerintah, dia kena tanggunglah. Dia kena jawab nanti di hadapan Allah wa azza wa jalla, kenapa ada kuasa kamu tidak melaksanakan hukuman itu mengikut hukum Allah. Hukum Allah seperti apa? Orang mencuri kena buat apa? Menduduk orang berzina kena buat apa? Orang berzina kena buat apa? Orang liwat tu dia kena buat apa? Cuma apa yang kita boleh buat sebagai rakyat, kita doakan semoga pemerintah kita Allah bagi hidayah taufik, mereka dapat amalkan memenuhi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, macam kita, apa yang kita dapat belajar daripada sudut ketujuh ni? Sudut ketujuh ni, kalau kita gabungkan kedua-dua maklumat ini, surah Al-Ma'idah memberi penekanan, menambahkan lagi, menekankan lagi, mengukuhkan lagi, kena jalankan hukuman sesama manusia itu dengan hukuman Allah. Kalau tidak, diancam dengan kafirun dan juga jadi zalimun. Topik yang sama, hukuman kepada manusia, hukuman kepada manusia. Inilah maklumat yang kita dapat pelajari dalam tempoh 1 jam ini, hubungan antara surah Al-Ma'idah dengan surah An-Nisa. Maknanya kita dah sampai juzuk yang ke-7. Sebab kita dah sampai surah Al-Ma'idah, kita dah masuk juzuk yang ke-7. So, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan jelas, tuan-tuan dapat sesuatu, dapat lagi menambahkan rasa kita dapati susunan ayat-ayat Quran, susunan surah-surah Al-Quran ini bukanlah sia-sia, ada sebabnya dan ada hikmahnya. Baik, sebelum saya berhenti, ada mana-mana maklumat yang perlu saya ulang, ada mana-mana maklumat yang perlu saya jelaskan, saya buka kepada persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak soalan di FB Akademi Tadabbur? Tak ada, Ustaz. Tak ada soalan. Okey. Yang ikut dalam Zoom ada soalan tak? Jelas ke? Faham? Fahimtum? Faham, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Pernah sebelum ni pernah pelajari tak? Maksudnya modul-modul seperti ini. Susunan surah. Tak pernah, Ustaz, tapi belajar tadabbur dengan tak ada yang Ustaz macam tulis ni. Tapi banyak dia itunya, dengan ada 2 Ustaz saya belajar juga tadabbur. Alhamdulillah. Teruskan belajar Ibu ya, tadabbur tu. Okey. Ibu pernah ikut tak sekarang sinopsis 30 juzuk? Baru ikut semalam lah. Oh, semalam. Juzuk yang pertama tak ikuti daripada juzuk yang 1. Karena time-nya itu Ustaz bertembung dengan Ustaz lain, karena saya dah mengikuti lama sekali Ustaz tu. Oh, tak apa. Iaitu diteruskan, cuma jangan bimbang Ibu, kerana setiap kelas-kelas yang kita laksanakan ada rakamannya di FB page Malaysian Tadabbur Academy ataupun boleh tengok di YouTube. Ya.
Jangan Okey. tinggalkan. Okey. Ada lain-lain perkongsian tuan-tuan sebelum kita tangguhkan? Tiada. Okey. Kalau begitu, kita berhenti dengan kadar ini. Saya ucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Kekurangan, kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Kita bertemu lagi keesokan harinya, hari Isnin, dengan kita membincangkan pula surah Al-An'am berkaitannya dengan surah Al-Ma'idah. Dijemput ke kelas yang berikutnya 10.30, sinopsis juzuk yang ke-25 bahagian yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.